Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bertemu kembali dalam Minggu Baharu, saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 926 dan antara paparan utama. Kerajaan gagal bermakna negara gagal. Saringan besar-besaran, punca COVID-19 meningkat. Adakah PAS zero rasuah? COVID-19 Malaysia negara terbaik bantu rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ranking ketahanan COVID-19 Bloomberg untuk bulan Jun 2021 bagi negara-negara yang bernilai 200 bilion dolar Amerika, kira-kira 831 bilion ringgit, meletakkan Malaysia di kedudukan ke-51 daripada 53 buah negara yang gagal mengurus COVID-19. Pada Januari, Malaysia berada di kedudukan ke-16 dalam tahap ketahanan COVID-19 ranking Bloomberg. Kini kedudukan negara ini meluncur jauh ke bawah menuju ke arah negara gagal, kata Bloomberg. Apa yang bermula sebagai tangisan meminta pertolongan oleh rakyat Malaysia semasa operasi lockdown dan penularan COVID-19 telah menjadi lambang kejatuhan sebuah bangsa yang pada satu ketika penuh dengan kebanggaan. Menurut laporan itu, Malaysia kehilangan statusnya sebagai model bagi negara membangun yang dimilikinya dahulu. Sekarang negara ini gagal memanfaatkan permulaan yang kukuh menerusi sinar kejayaan globalisasi, malah telah menjadi umpama satu tebusan. Rakyat Malaysia yang menderita mengibarkan bendera putih dari tingkap dan halaman mereka. Pada dasarnya, ia satu penyerahan diri dan permohonan bantuan, makanan, sedikit wang tunai untuk membantu membayar sewa. Terima kasih kepada media sosial. Bendera tersebut telah mengandung simbol kehidupan mereka sendiri. Laporan tersebut melihat tindakan itu tidak cukup untuk dikatakan sebagai sebuah pergerakan. Rakyat tidak mempunyai harapan dan tidak banyak keinginan untuk menggulingkan pemerintah. Malah tidak jelas hari ini wujud, yakni kerajaan yang patut digulingkan itu. Perdana Menteri dan kabinetnya yang diberi watikah untuk membentuk kepimpinan yang stabil terbukti tidak dapat menyatukan tokoh atau program untuk membimbing Malaysia mengharungi bencana ini. Negara ini dilanda pelbagai krisis sosial, ekonomi dan politik yang menjadi makanan yang memburukkan antara satu sama lain. Mungkin hanya sedikit keterlaluan untuk memberinya label ngeri sebagai keadaan negara gagal, tegas Bloomberg. Khamis lalu, UMNO menarik sokongan terhadap Tan Sri Mahyadin Yassin dengan serta-merta dan menggesa beliau meletakkan jawatan. Namun parti itu sedang berhadapan dengan pemberontakan ahlinya sendiri yang mahu kekal dalam jawatan kabinet yang diberikan kepada mereka. Sementara itu, kes COVID-19 terus berada dalam lengkungan 9,000 kes sehari dan pencapaian program imunisasi hanya kira-kira 8%. Tiada parti yang mempunyai kelebihan majoriti di Parlimen. Perdana Menteri sangat lemah sehingga Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu terpaksa mencebaduli untuk menjadi pengadil menurut Bloomberg. Banyak lagi kegagalan tindakan kerajaan yang disebut oleh akhbar yang berpengaruh dalam dunia komersial antarabangsa itu, termasuk skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB dan kehilangan pesawat MH370. Tidak ada negara yang dapat menelusuri landasan ini selama-lamanya dan menjadi model untuk apa-apa selain disfungsi, tegas Bloomberg. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed yang selama ini hilang dari radar tiba-tiba muncul menyangkal dakwaan berita Bloomberg itu. Keadaan Malaysia ketika ini walau dalam keadaan krisis masih seperti biasa. Ahli politik juga bekerja dan kalau kerajaan gagal maka sistem politik semuanya lumpuh. Sekarang ini semua institusi
PKPD terus berfungsi. Pelantikan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai Menteri Penyelaras bagi Pelan Pemulihan Negara PPN juga sebagai bukti menunjukkan kesungguhan kerajaan meningkatkan ekonomi negara, tegas beliau. Beliau juga yakin pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Timbalan Perdana Menteri dapat membantu dan membela rakyat. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik dan kita tidak akan menjadi negara yang gagal, katanya seperti dipetik. Persoalannya, bagaimana Menteri Ekonomi boleh menafikannya sedangkan apa yang disebut dalam laporan Bloomberg itu benar-benar sedang berlaku di negara ini. Pada dasarnya, untuk menjadi sebuah negara yang berjaya, maknanya tidak gagal, ia harus mengukuhkan 4 unsur utama, yakni rakyat, pemerintah, wilayah dan kedaulatan. Apa yang dilihat kini, kesemua unsur utama itu mengalami disfungsi. Rakyat sudah tidak mampu berjuang sendiri, mengangkat bendera putih, wakil rakyat berdendam dan enggan bersatu. Pemerintah pula kudeta tanpa manifesto dan bersikap autokrasi. Dasar peraturan dan program yang dilaksanakan sama ada bersifat 2 darjat. Contohnya, prosedur operasi standard COVID-19 SOP lembab. Contoh yang paling jelas, program imunisasi kebangsaan atau tidak memanfaatkan rakyat. Contohnya, moratorium yang akan menambah hutang peminjam. Wilayah negara dibiarkan dimasuki oleh pesawat milik Israel yang dilaung-laungkan sebagai musuh Islam. Jet pejuang dari negara komunis China berani menceroboh ruang udara negara. Kedaulatan undang-undang dikotak-katik apabila parlimen digantung. Malah penderhakaan terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu berlaku di depan mata. Kini slogan rakyat jaga rakyat dan kerajaan gagal seolah-olah mencemus slogan kita jaga kita yang cuba dicanang oleh kerajaan Mahyadin. Kalian, para menteri, profesor universiti dan walaun boleh berbeza pendapat. Namun apabila kesemua unsur negara itu telah cedera parah akibat tindakan kerajaan kakistokrasi yang autokrasi, dapatkah kita bersorak lagi bahawa negara kita sebenarnya tidak gagal? Peningkatan jumlah kes COVID-19 adalah disebabkan ujian saringan secara besar-besaran dan bersasar dilakukan di kebanyakan kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD di Selangor dan wilayah persekutuan. Apabila kerajaan buat PKPD, maka kita akan melakukan saringan ujian COVID-19 secara besar-besaran dan sudah tentu sahaja ada peningkatan kes COVID-19. Sebagai contoh, di PKPD PPR Program Perumahan Rakyat Kampung Kerinci, saringan COVID-19 telah dibuat tadi dan ramai juga didapati positif COVID-19, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Ahad lalu lapor bernama. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai peningkatan kes COVID-19 lebih 9,000 mutakhir ini. Jadi inilah yang menyebabkan jumlah kes COVID-19 dilihat meningkat kerana kawasan PKPD ini menyumbang kepada kes COVID-19 yang akhirnya akan turun juga, katanya. Sekejap, bukankah itu yang telah disebut berulang kali oleh pengerusi Task Force COVID-19 STFC, bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad? Malah bagi pihak jawatan kuasa vaksinasi COVID-19 Pakatan Harapan, beliau telah menggesa supaya kerajaan membuat ujian besar-besaran dan cepat bagi melawan COVID-19 berdasarkan prinsip Find, Trace, Test, Isolate and Support System FTTIS. Hanya dengan meningkatkan keupayaan pengujian dan pengesanan kami sebagai sebahagian daripada kelajuan tindak balas FTTIS yang didigitalkan dan automatik membolehkan kita mengetahui sejauh mana pembawa senyap coronavirus. Ia boleh disusuli dengan mengasingkan mereka dengan cepat, mencegah penularan lebih lanjut ke kawasan komuniti yang lebih luas, katanya. Apa respons pihak yang mendukung kerajaan tebuk atap? Berebut-rebut media sosial yang dikaitkan dengan kerajaan gagal ini mengecam pasukan STFC Selangor. Malah pada 29 Jun 2021, media milik PAS menerbitkan satu rencana yang bertajuk Kerajaan PH Selangor Punca Kes COVID-19 Meningkat. Penulisnya Ketua Penerangan PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir, menyelar Esko Kesihatan Negeri Dr. Siti Mariah yang membangkitkan mengenai isu negeri berkenaan tidak menerima dos vaksin yang cukup lantas membantut program vaksinasi di negeri berkenaan. Bila memetik kenyataan Siti Mariah yang menyebut akibat tidak cukup bekalan, mungkin beberapa pusat pemberian vaksin PPV di Selangor terpaksa ditutup. Bagaimana angka jangkitan di Selangor mahu diturunkan jika beginilah sikap kerajaan negerinya? Mungkin Dr. Mariah lebih baik kibarkan sahaja bendera putih, mengaku gagal dan tidak mudah menuduh pihak lain, ujarnya. Nah, sekarang setelah dikritik oleh pelbagai pihak termasuk German Chamber of Commerce and Industry MGCC dan Japanese Chamber of Trade and Industry Malaysia JACTIM, selain laporan akhbar perniagaan yang berpengaruh Bloomberg, Ismail Sabri tiba-tiba nampak
cahaya di hujung terowong. Tetapi ia bukan cahaya bagaimana untuk menangani isu COVID-19 yang mencanak naik, tetapi sekadar mengakui apa yang selama ini disebut oleh bekas Menteri Kesihatan era Kerajaan Pakatan Harapan itu. Beberapa media melaporkan bahawa MGCC dan JACTIM telah menulis surat kepada Tan Sri Mahyadin Yassin supaya mengkaji semula pendekatan kerajaan dalam menguruskan COVID-19. MGCC dalam suratnya pada 8 Julai 2021 mendakwa prosedur operasi standard SOP COVID-19 tidak konsisten dan mengelirukan sehingga menjejaskan kelestarian syarikat milik ahlinya. Jika keadaan ini berterusan, syarikat-syarikat berkenaan menegaskan mereka mungkin menutup operasi di Malaysia dan sebaliknya berpindah ke negara lain, kata kenyataan MGCC dipetik worldofbuzz.com. Sementara itu, JACTIM pula berkata sejak 3 Julai 2021, hampir semua syarikat ahlinya di kawasan yang dikuatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD telah berhenti beroperasi. Oleh kerana industri tersebut amat terkesan, kemungkinan banyak ahlinya akan terpaksa turut menutup operasi. Menurutnya, jika Ismail Sabri ketika menyandang jawatan sebagai Menteri Kanan Keselamatan mengakui keadaan FTTIS sejak COVID-19 ini menular, kemungkinan besar kita tidak berhadapan dengan malapetaka seperti sekarang. Malangnya kerajaan tebuk atap sekadar meminjam istilah Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang, memilih untuk berpencak silat secara politik dengan menggunakan COVID-19 sebagai perisai demi menyambung hayatnya di Putrajaya. Namun, umpama ungkapan kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Akibat hujan yang lebat itu, rosak semua harta benda kerana atap yang berlubang selepas ditebuk. Tiada kemahiran untuk memperbaikinya. Begitulah tunggal langgangnya kerajaan ini dalam menangani serangan COVID-19 selepas langkah syaratan yang kononnya untuk menyelamatkan negara. Rupa-rupanya kes rasuah air Kelantan Sdn Bhd AKSB ini berlapis-lapis. Bila kes dah masuk mahkamah, kita akan tahu kenapa paip-paip bocor dan banyak kawasan ketiadaan air. Kita akan tahu kes kerja korek untuk pasang paip. Kita akan tahu kenapa ia dikorek sedemikian rupa untuk menjadikan kos dan lain-lain belanja yang harus dibayar dan siapa yang dapat keuntungan daripada ini, kata aktivis wanita Amanah Kelantan Najah Hasri. Beliau yang juga anak bekas Presiden PAS almarhum Datuk Muhammad Asri Muda dipercayai merujuk kepada penahanan bekas pengurus besar AKSB dan dua individu yang ditahan berkaitan rasuah lebih 27 juta ringgit antara tahun 2015 dan 2019 oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut laporan, siasatan dilakukan mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009 atas dakwaan pembabitan mereka dalam rasuah daripada sebuah syarikat untuk mendapatkan projek dan kerja daripada AKSB yang juga anak syarikat milik Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Najah juga menyindir Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Abdullah yang pernah dipetik media sebagai berkata tiada keperluan bagi kerajaan Kelantan untuk menerima cadangan menempatkan seorang pegawai kanan SPRM di pejabat Menteri Besar. Kita akan tahu kenapa paip air di dalam tanah bocor dan banyak lagi hal yang akan dibongkar. TMB tidak lagi boleh bercakap angkuh dalam hal ini. Hari itu mereka rasa lega sebab ingat kerajaan pusat dan SPRM tidak akan sentuh kerajaan negeri Kelantan kerana mereka bersekutu, sindirnya dalam satu hantaran di Facebook. Sebelum ini, bekas pengerusi Pakatan Harapan Kelantan Datuk Husam Musa pada 5 Mac 2018 menuntut penjelasan kerajaan negeri Kelantan berhubung kelulusan tender projek skim bekalan air Merbau Condong Fasa 2 Pakej 1 yang bernilai 27.1 juta ringgit. Husam mendakwa surat tawaran tender projek diberikan kepada Sidah Construction jangka prestasi JV pada 22 Januari 2015 sedangkan ketika itu syarikat berkenaan masih belum didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Menurut sumber, syarikat itu didaftarkan pada 9 Mac 2015. Namun pengerusi lembaga pengarah AKSB Datuk Hanifah Ahmad berkata syarikat terbabit hanya menukar nama. Dalam pada itu, Muhammad Amar mengancam untuk menyaman Husam dan memesan supaya pemimpin Amanah Kelantan itu jangan lari. Pada 28 Mei 2018, AKSB mengambil tindakan undang-undang terhadap Husam. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob dan Hanifah antara yang menerima sapina bagi memberi keterangan berhubung perbicaraan kes saman tersebut yang bermula pada 17 Jun 2019 di Mahkamah Tinggi Kota Baru. Sementara kes sedang berjalan pada 28 Januari 2020, Medapas melaporkan SPRM menerima 10 maklumat berkaitan AKSB dari tahun 2015 hingga 2019 dan tiada sebarang pendakwaan kes berlaku sekaligus melayakkan AKSB diisytiharkan bebas rasuah. Bagaimanapun, pada 29 Mac 2021 lalu, Mahkamah
tinggi Kota Baru menolak saman yang difailkan AKSB terhadap Husam. Menurut laporan media, mahkamah mendapati pembelaan yang dibangkitkan Husam adalah berasas dan boleh diterima pakai. Seperti kata Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan, beliau pelik kenapa apabila perkara ini didedahkan dikatakan melawan ulama. Ada yang buka paip keluar air oren, ada yang buka paip keluar angin, ada yang tak keluar apa-apa, tegas Hazmi dalam satu klip video. Diharap SPRM jangan hanya celup ikan bilis atau ikan senangin, tetapi membiarkan jerung-jerung terus bermaharajalela membaham harta negara. Sesungguhnya bangkai gajah tidak boleh ditutup dengan nyiru, jauh sekali boleh ditutup dengan ratib takfiri atau menuding jari kepada Pakatan Harapan kononnya memusuhi Islam. Siapakah yang lebih mengetahui derita rakyat Kelantan yang berhadapan dengan masalah air selama berpuluh tahun? Sudah tentu bukan pemimpin politik yang membeli Mercedes-Benz dan menaikkan elon masing-masing tak kala rakyat sedang mengikat perut. Malaysia adalah negara terbaik yang membantu rakyat dalam kesusahan sepanjang pandemik COVID-19. Itulah yang dilaporkan oleh Berita Harian pada 11 Julai 2021 selepas tularnya ranking ketahanan COVID-19 Bloomberg untuk bulan Jun 2021 bagi negara-negara yang bernilai 200 bilion dolar Amerika, kira-kira 831 bilion ringgit. Bloomberg meletakkan Malaysia di kedudukan ke-51 daripada 53 negara yang gagal mengurus COVID-19. Kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marsuk Syari, bantuan tanpa henti diberikan kerajaan sejak Perintah Kawanan Pergerakan PKP tahun lalu. Untuk mencukupkan segala-galanya memang tidak akan cukup, namun sebahagian besar sudah diusahakan kerajaan dalam membantu rakyat. Kita Malaysia antara negara yang terbaik dalam memberi bantuan sumbangan kepada rakyat. Negara lain tidak sehebat kita, katanya seperti dipetik. Beliau berkata demikian selepas hadir Majlis Penyerahan Sumbangan Inspirasi Kasih Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM) di Kampung Suring, Kelantan. Nak ketawa atau nak menangis? Jika Malaysia antara negara terbaik yang membantu rakyat dalam kesusahan sepanjang pandemik COVID-19, tak kalah ada penduduknya yang sanggup mengibarkan bendera putih. Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin tidak melepaskan peluang menyindir timbalan menteri berkenaan. Terbaik tu, antam jelah labu hoi secara tersirat. Hanifah mengingatkan Marzuk bahawa bilangan bunuh diri yang semakin meningkat ternyata bercanggah dengan kenyataan beliau bahawa Malaysia negara yang terbaik membantu rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Betul lah YB punyalah terbaik pencapaian negara di bawah government tebuk atap. Hingga yang bunuh diri pun ramai, ujar Hanifah. Mengikut data Polis Diraja Malaysia PDRM, kes bunuh diri pada tahun 2019 adalah sebanyak 609, manakala tahun 2020 bilangannya meningkat kepada sebanyak 631 kes dan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini pula sudah pun mencapai 468 kes. Sekarang baru Julai. Tak apa, bos YBP sibuk bertahnik. Dan yang terbaru, begitu peka terhadap kelaparan gajah di zoo dan sebelum ni pi susun tuala wanita. So YBP antam je lah semacam. Jangan takut kenyataan YB ni yang terbaik lah. Mungkin Bloomberg berminat nak lapor nanti, ujar Hanifah. Bloomberg di hujung rencananya menyebut tentang kegagalan parti politik dalam menangani masalah berhubung dengan perpecahan di negara ini. Garis kesalahan etnik dan agama yang lama kian buruk dalam beberapa tahun kebelakangan ini oleh jurang bandar desa dan jurang generasi yang tidak dapat ditangani oleh organisasi politik, tulis akhbar berkenaan. Bloomberg juga berpendapat masa yang lama untuk vaksinasi COVID-19 dan pemulihan akan terus menghakis kredibiliti pihak pemerintah. Tipu muslihat semasa nampaknya jauh daripada keperluan harian, perniagaan, keuangan maupun meletakkan makanan di atas meja. Tetapi yang peliknya boleh pula Mazuk ini berkata, negara lain tidak sehebat kita. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad sering dikecam netizens kerana beliau dilihat banyak menghabiskan masa melakukan kerja-kerja yang trivial seperti tahnik bayi. Hadir majlis nikah artis, kempen derma tuala wanita, kata pengarah komunikasi Amanah Melaka Jamzuri Ardani. Rakyat masih belum melihat Menteri Agama dapat menyelesaikan begitu banyak isu-isu besar yang di bawah tanggungjawab beliau. Polisi-polisi beliau juga tidak jelas, jauh sangat berbeza dengan Menteri Agama sebelumnya. Menteri Agama hari ini tidak dilihat sebagai seorang pentadbir maupun seorang pemimpin yang punya visi dan misi yang jelas. Ia lebih dilihat hanya sebagai seorang penyeri acara bagi majlis-majlis kerajaan besar, tegas beliau. Jika Menteri Agama pun tidak jelas dengan skop kerjanya, jangan haraplah timbalannya nampak keperitan hidup rakyat akibat COVID-19 walaupun menggunakan teropong putih lalu naik bakul dan angkat sendiri menjadi option untuk menunjukkan mereka buat kerja. Walaupun mungkin percaya, tapi ingat, tidak begitu mudah bagi pemimpin politik untuk memperdaya rakyat.
yang sentiasa memerhati gerak-geri anda. Teruskan bersama kami di Jom Channel, layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.